أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ببركة الفاتحة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم Ya Allah, ampunilah mereka semua ya. Ya Allah, ampunilah mereka semua ya Allah yang telah balik. Ya Allah, maafkan mereka semua ya. Ampunkan segala dosa mereka semua. Ya Allah, terimalah segala ibadah mereka dan maafkan kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah dan afiatkanlah kami ya Allah berkat Al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita baca sekali lagi Al-Fatihah khusus untuk sebelah kiri saya ni. Alhamdulillah Allah memberikan keafiatan walaupun ada sedikit ujian. Ya, sebab hidup ini memang Allah uji. Walaupun sihat dia mesti ada sikit-sikit sakit. Itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Fatihah Allah angkat pada hari ini, Allah terus memberikan keafiatan, tabah dan istiqamah dalam menghadapi ujian. Dan umumnya kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Allahumma sallim lana wa sallim anfusana wa sallim amalana wa aqwalana wa khususan sallim ashabina آفنا في أبداننا وآفنا في أسماعنا وآفنا في أبصارنا بسم الله الذي لا يضر مع السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Okey, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah tetap bersama dengan kita di mana saja kita berada. InsyaAllah. Sebab Allah kata, kalau mu sayang dekat aku sayang dengan. Kalau mu tak sayang dengan aku dan juga Rasulku, maka aku tak sayang dengan kau. Tapi aku tetap sayang juga. Aku bagi nikmat dalam dunia, dikata Allah kata. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita masuk wasiat yang ke-45. Betul tak dalam catatan ini? Betul ya? Nanti kalau hatam ni masing-masing bawa di rumah mulut bunyi. Wasiat 45. Pada halaman 474. 474. Oh, yang itu dah kita baca. 474. Jadi secara tidak langsung, bai'ah wanita ni ialah perjanjian di antara muslimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berjanji taat setia dengan peraturan yang ada dalam syariat Islam. Jadi bila sudah bai'ah dalam hadis yang telah lepas, muslimah dia kata, "Ya Rasulullah, la usafihu." Kenapa tak ucap salam? Macam tu. Jadi sepatutnya bila dah
taat dia sepatutnya kalau lelaki dia berjabat salam. Jadi muslimah ditanya, ya Rasulullah, kenapa tak berjabat salam? Maknanya tanda setia. Kau lelaki kan? Dia kata, kau orang perempuan, aku lelaki. Itu menunjukkan bahawa hukum haram berjabat salam di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, kecuali dengan berlapik. Kecuali berlapik, maknanya sarung tangan. Itu yang dipetikkan. Inilah usabihuni. Aku tak boleh salam dengan kau wahai perempuan. Itulah dia dalam cerita hadis yang telah lepas. Okey, jadi dalam muka surat 474 kita ambil huraiannya. Wahai saudari muslimahku, Islam datang untuk mengangkat kedudukan wanita yang sebelumnya makna hina. Kan wanita ketika itu ya Allah, ya, mereka tidak ada tempat di kalangan kaum, dia anggap sebagai macam sampah. Ya, kalau dijadikan isteri pun hanya sebagai untuk melepaskan nafsu. Kemudian selain daripada itu, anak-anak perempuan yang dilahirkan ketika itu semuanya dibunuh. Lepas tu bila ada berlaku kematian, contohnya kematian suami, maka isteri-isteri ini akan mengurung dirinya dengan pakaian yang begitu kotor, dengan rambutnya tak ada sikat, dia punya badannya kosok mayat masai, seolah-olah hidup dia dah tak guna dah apabila ditinggalkan suami. Tapi dengan sebab itu datangnya Rasulullah, datangnya Islam membebaskan itu semua. Dengan sebab itu adanya dalam Islam ialah iddah saja, kan? Bila kematian suami, orang kita sayang, kau kena iddah. Iddah maknanya bertahan selama muda ke tua ke, yang datang akhir kan selama 4 bulan 10 hari. Itu adalah iddah yang sama apabila ditinggalkan oleh suami, maknanya kematian suami. Lain kalau dicerai hidup itu lainnya, kalau cerai kematian dia semuanya adalah sama. Kecuali bagi isteri yang tidak sempat digauli. Maknanya dia baru nikah hari ini, tiba-tiba malam nanti dia meninggal. Itu maknanya dia pada sebab dia belum bersama. Itu biasanya. Okey, jadi dengan sebab itulah ini yang dinamakan Allah mengangkat darjah wanita. Ya, mereka dalam kedudukan yang sangat hina. Bahkan ada sebahagian bangsa yang memandang wanita bukan selayaknya manusia. Wanita bukan manusia. Sebab wanita ni hanya dianggap macam untuk menanam, macam tu je lah. Ya, maknanya sebagai tanam, untuk menanam je, untuk melahirkan, itu je. Kalau lelaki kita jaga, kalau perempuan dia dah siap dah di bawahnya ni kan. Ni katalah kita bersalin macam ni, bawahnya dah sedia ada pering, maknanya ada lubang. Dia tengok je perempuan, zoom dekat situ. Tu ya, itu maknanya ketika sebelum kedatangan Islam. Contohnya Saidina Umar bin Khattab sendiri, sebelum dia masuk Islam kan, ketika dia masuk Islam dia terlalu sangat sedih, dia menangis. Dia kata, kenapa bodohnya, kenapa zalimnya aku sebelum masuk Islam. Anak dia dah besar dalam 2-3 tahun, disuruhnya main-main. Tapi disiapkannya lubang, tahu lubang? Dikorengnya lubang, dicangkul, lepas suruh main-main. Main-main, ini di tengah leka bab pasir itu ada timusnya, hidup. Cuba bayangkan, itu Saidina Umar bin Khattab sendiri. Rata-rata pahamannya macam tu, kesian kan. Kita ni alhamdulillah walaupun ada yang kena zalim tapi tidaklah sampai peringkat macam tu. Tapi sekarang ni pun ada kan, isteri hanya dijadikan untuk untuk memuaskan nafsu saja. Kadang-kadang dijadikan sebagai modal untuk cari nafkah, diletak di pelacuran dan sebagainya. Nauzubillah. Jadi dengan sebab itu maka beliau menetapkan
Jadi dengan sebab itu kedudukan wanita ketika itu lagi pula ini merupakan pandangan bangsa-bangsa Nasrani pada masa lampau. Salah seorang pemimpin mereka yang suci pernah berkata, wanita adalah pintu masuk setan ke dalam diri manusia. Ya Rabbi, boleh terima ke? Tapi hakikatnya dalam kenyataan tau, wanita adalah tempat masuknya pintu syaitan. Sebab bila orang lelaki tengok wanita tu, ya Allah cantiknya, putih pula tu, senyumnya menawan, matanya bersinar-sinar. Itu yang dikatakan betul juga kata dia. Wanita ni adalah tempat setan datang ke situ. Maknanya punca-puncanya memang betul. Al-mar'atu zinatul hayat. Wanita itu adalah perhiasan dalam dunia. Bila perhiasan sama dengan syurga, artinya adalah dalam diri manusia. Ia suka menentang hukum Allah dan mengotori kaum lelaki. Tapi sebenarnya wanita yang beriman tidak seperti mana yang disangkakan. Walaupun wanita itu dianggap tempat pintu syaitan, tapi kalau wanita itu beriman, maknanya dia boleh menolak syaitan-syaitan itu, dia pergi jauh-jauh. InsyaAllah. Dengan sebab itulah wanita, tutuplah auratmu. Kenapa? Kalau engkau tutup aurat, paling tidak rambut yang hekal tu orang tak nampak. Kalau rambutmu hekal, orang nampak, cantiknya. Jadi tertaut. Bukan seorang lelaki, 2-3 orang. Sedangkan kita dah ada kumpulan. Dia macam mana? Itu maknanya jadi fitnah. Jadi di tempat bersarangnya syaitan. Dengan sebab itu alhamdulillah kita ni Allah kurniakan iman. Maknanya kita boleh mempertahankan adab, akhlak, peraturan dalam beragama. InsyaAllah. Baik. Ada pula sebahagian bangsa lain seperti bangsa Parsi. Mereka memandang wanita dengan pandangan melecehkan dan menganggap sebagai hamba abdi. Ya Allah. Kenapa dia anggap berarti? Dia lah tukang masak, dia lah tukang segala-galanya, dia lah semuanya dia. Dan dia tidak menganggap bahawa apa yang kita buat itu sebagai ibadat. Tapi dalam Islam kita adakah hamba? Tapi kalau disebut hamba, kita ni memang semua hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Tapi bukanlah hamba yang boleh dia pijak-pijak sesuka hati dia. Dia nak dia ambil, dia tak nak dia campak. Dia ramas-ramas. Na'udzubillah. Dia kata hamba, abdi, sehingga dia tidak mempunyai hak sedikit pun. Hak tak ada. Tidak boleh mengajukan pendapat. Pendapat kita semuanya ditolak. Sekarang ni juga ada sampai sekarang. Orang lelaki dia takkan terima pendapat kita. Alah, cakap kau ni. Kita kata, penat dia cakap. Apa yang kata semua dia cakap. Lebih baik saya cakaplah, diam saja. Contohnya pandangan tu kan. Kadang pandangan dia saja betul. Tak apalah, kita terima je. Okay. Tapi kalau pandangan itu pandangan yang berasaskan kepada syariat, tak salah. Namanya kita imbanglah sebab kita ni ada akal. Kan? Okey, ya Allah. Lepas tu, tak ada hak. Tidak boleh mengajukan pandangan. Bahkan seorang lelaki boleh terus menjatuhkan hukum mati. Astagfirullahaladzim. Maknanya apa? Kalau dia nak bunuh perempuan, jentik je. Begitu maknanya. Dia tengok perempuan ni bila-bila masa. Kalau dia dah tak suka, dia boleh bunuh. Astagfirullah. Padahal dalam bangsa Yahudi Nasrani, dalam agama Nabi Musa, Nabi Isa, dalam situ, maknanya tidak boleh melakukan kezaliman, pembunuhan. Maknanya dia telah menyeleweng dari agamanya. Baik. Sebahagian bangsa lain, bangsa Yahudi, memandang wanita dengan pertimbangan tertentu. Bahawa wanita itu sama kedudukannya dengan pembantu. Sama. Tapi tak adalah jadi hamba abdi. Baik sikit dah ni. Bahkan seorang ayah boleh menjual anak perempuannya sendiri jika dia tak suka kepadanya.
Maknanya bila dijual jadi macam haram. Jadi ini nak diceritakan bagaimana kedudukan wanita ketika itu. Masya terlalu hina. Sebenarnya mereka semua ada Rasul. Siapa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Nuh, ada Nabi Daud, semuanya ada. Dan juga ada nabi-nabi yang kita tak tahu. Ada Nabi Samuel, ada Nabi, banyak Nabi selain daripada yang 25 Rasul. Mereka semua mengajak beriman kepada Allah, tapi degil. Tu ya, kitabnya ada, Taurat, Zabur ada, tapi dia ubah mengikut kepada akal mereka. Jadi bila mengikut kepada akal mereka, itu yang jadi berlakunya kezaliman. Baik. Apabila seorang isteri yang datang bulan, ni lagi satu, maka mereka tidak mendekatinya sama sekali, tidak memberinya makan, dan wanita itu tak boleh menyentuh alat perkakas sehingga dia menjadi suci dari haid. Ini yang dipegang oleh orang-orang bangsa keling India. Itu saya tahu sebab ya, India tu dia cakap, Acik, kita sekarang relax, pesat. Kita sekarang foto, kita tak boleh masak, kita tak boleh pegang-pegang itu semua. Islam macam itu ke? Tak, saya kata Islam semua boleh. Yang tak boleh dia tidur boleh tak? Tidur boleh, tapi dia tak boleh. Cakap boleh, masak boleh. Inilah dia. Kita kalau sampai derajat ni, kalau dia kata ni hari ni rehatlah sebab uzur. Tak apalah kalau rehat itu dia hormati, bukan dihina. Jadi kalau sampai masak pun tak boleh, yang barang-barang tu pun kalau kita pegang semuanya kotor, na'udzubillah. Sedihnya kita. Itu memang jadi hadam betul lah. Tak boleh bagi makan Ustazah tu. Masalahnya tu tak bagi makan. Ya Allah. Mati dia Ustazah. Cuba bayangkan. Ya. Begitu hinanya wanita ketika itu. Tak bagi makan. Zalim kan? Lepas tu sehingga dia suci. Di kalangan bangsa Arab, keadaan wanita juga tidak lebih baik dari gambaran tersebut. Bangsa Arab sendiri. Orang lain. Yang mereka belum berpegang kepada syariat Nabi Muhammad. Dia masih berpegang pada agama Lata, Uzza, Al-Manat, Tuhan-Tuhan mereka. Lata, Al-Manat itu kan semua Tuhan perempuan. Lata, dia ke? Maksudnya itu dianggap anak Allah. Jadi Allah ada anak perempuan. Namanya Lata, namanya Al-Manat. Itu semua anak Allah. Jadi kalau Allah ada anak, maknanya Allah ada bapa lah. Allah ada mak. Mustahil kan? Itu yang jadinya ada Nabi Harun. Nabi Harun boleh sakit pula. Kan? Bukan Nabi. Nabi Harun ke? Tuhan Harun. Tuhan Harun. Kalau Tuhan Harun takkanlah dia sakit. Yang mengikut ni ya Allah. Bukan lagi bodoh tu tolol sangat. ajaran sesat kat Malaysia ni. Iya. Dekat mana tu? Dekat Pahang ke mana? Tuhan Harun. Nama dia Harun. Yang menjadi pengikut ni bukannya orang-orang kampung tu. Cendekiawan yang banyak duit tu. Baginya duit. Ya Rabbi otak. Kan? Maknanya Macam kena potong kot sana. Kena potong kot macam tu. ya. Cuba bayangkan. Kalau duk bayangkan, kalau berhala tu tak apalah juga sikit. Yang ini orang. Tapi dia dah meninggal dah. Siapa nama dia Ustazah? Yang daripada Harun. langit. Harun satu, ada lagi tak ingat satu. Yang ada Ayah Ayah Pin tu yang isterinya sendiri kan. Isterinya sendiri pun
ikut ajaran. Padahal dia adalah pendakwah dalam bidang syariat. Ya. Semua dia tahu. Macam mana boleh dia terdepan? Sebab dia memang nak, maka Allah tutup. Jadilah Allah macam tu, dia memang nak ada hatinya. Walaupun dia ada pegangan syariat, tapi dia mirip kepada situ, maka Allah bagilah. Jadi na'udzubillah. Jadi sekarang ni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kedatangan Islam yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, menyelamatkan kita daripada kezaliman. Walaupun zaman sekarang ni ada juga wanita yang dizalimi. Maknanya apa? Dia tak ada ilmu syariat. Dia ikut ajaran yang dulu. Walaupun dia solat. Maknanya solatnya pun Allah tak terima. Sebab orang yang dah solat dia takkan menzalimi hakikatnya. Kan? Sebab solat tu mencegah daripada kemungkaran. Dalam solat dan di luar solat. Kalaulah seorang lelaki itu dia solat, tapi ya Allah dengan isteri punya zalim. Bila ni nak pukul sesuatu dia je. Dia macam kucing. Kalau kucing tu tak apa juga, dia akan berbunyi. Okey jemaah semua, na'udzubillah. Tatkala cahaya Islam datang, maka gambaran ini langsung berubah keseluruhannya. Kedudukan wanita yang mulanya hina dapat terangkat dan dia boleh mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan bagi hidupnya dari ketakutan dan kematian yang setiap saat dapat mengancamnya. Bahkan Islam mengumumkan kepada semua manusia bahawa penciptaan mereka berasal dari satu sumber dan dari satu jiwa. Siapa? Adam alaihi salam. Wahai saudari muslimahku, marilah kita hidup sejenak bersama wanita-wanita muslimah pada zaman pertama, iaitu bersama wanita muhajirin. Siapa muhajirin? Wanita yang berhijrah bersama-sama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Muhajirin. Yang nak berbai'ah. Berbai'ah ni maknanya mengaku taat setia. Okey. Atas keimanan dan Islam serta bersedia melaksanakan perintah-perintah Allah. Tentang bai'ah ini telah disebutkan di dalam Al-Quran maksudnya. Yang tadi itu ya. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman untuk mengadakan janji setia atau berbai'ah bahawa mereka tidak akan menyekutukan Allah. Ini dia perjanjian yang pertama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, aku tidak akan mencuri. Tu dia. Kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anaknya. Lebih lagi anak perempuan. Yang kelima, kami tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka. Antara tangan ni maknanya, kalau tangan ni atas kuasa lah, dengan kuasa-kuasa yang ada pada mereka. Maknanya dia tak buat. Dan dia tidak akan menderhakaimu dalam urusan yang baik. Maknanya dia tidak akan derhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah keampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ada berapa tadi? Pertama, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, Tidak mencuri. curi. Tiga, tidak berzina. Empat, membunuh. Lima, Dusta. tidak buat fitnah ataupun dusta. Yang keenam, tidak akan menderhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya bai'ah itu kan, ya Allah, dia kata, ya Rasulullah, kami tidak akan menyekutukan Allah. Mana itu mana iman yang tetap. Sebab itu mereka telah berikrar dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, lagi apa? Ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Kami tak akan ambil hak orang. Mencuri ni kan tahu apa makna mencuri. Ambil hak orang tanpa izin.
Tu samalah juga kita dekat rumah tu jangan dianggap kita ni mencuri. Tapi makanan dalam rumah tu itu maknanya untuk semua. Jangan kata beras ni untuk ayah je, yang ini untuk kita. Tak. Sebab itu maknanya peringkat umum. Benda yang khas mana yang memang milik dia yang tak boleh diusik. Contohnya harta dia. Ini aku punya. Kalau nak kena minta. Atau kalau dia bakhil, dia tak bagi. Kalau dia tak bagi, boleh curi. Tapi sekadar yang perlu. Boleh lah ambil duit kan. Ya, betul. Dia makanan tak ada, dia kata makan boleh dia lah. apa yang ada. Astagfirullah. Makan aja yang ada tu. Habis dah semua sayur kat belakang rumah dia. Saja duitnya apa ya, Masya Allah. Yang itu dalam hukum fiqah harus dicuri. Tapi dicuri itu hanya sekadar keperluan. Beli barang keperluan saja. Untuk semua. Tak apa aku ambil untuk beli baju aku. Itu tak boleh. Sebab itu maknanya diri. Kalau yang itu kena pandai-pandai lah. Ya. Masih beli baju je. Alah cuba tanya dia. Kalau abang lah pakai baju itu je nak ke tak nak? Tapi kalau ada baju baru kenapa suka pula? Contoh setengah orang macam kita. Oh ada baju baru ke? Loh tak ada pula. Kita nak beli baju baru tak boleh. Itu contoh kan? Yang itu maknanya boleh curi untuk perempuan. Tapi kalau macam baju ini dah teruk sangat. Badannya dah lah subur. Dulu kecil. Pakai je dia kata astagfirullah. Suruh pakai je. Itu ya. Jadi ingat keadaan mencuri ni maknanya mengambil hak tanpa kebenaran. Okey. Jadi dengan sebab itu kan ini menyeleweng sikit. Dalam bahasa tasawuf kita ni sebagai wanita, kita ini sebagai suri rumah yang selalu menyediakan makanan. Ya. Kalau boleh, kalau hak orang yang ada di luar rumah kita ni jangan ambil. Yang dulu-dulu tak belah. Apa maksudnya? Orang sebelah tu banyak tanam pandan. Orang sebelah tu banyak tanam Mangga. pari. Sampai terbuang-buang. Ini Ya. Jadi maknanya yang lepas tu dah lah. Sampai dia kata, alah daun kari tu banyak sangat. Siapa nak ambil lah. Dalam bahasa tasawuf tahu. Tak boleh ambil. walaupun dia cakap macam tu. Ya. Tak boleh tak? Walaupun dia cakap macam tu. Walaupun dia Walaupun itu kalau dalam bahasa fiqah lain tau. Fiqah maknanya dia berdasar kepada hukum. Kalau dalam bahasa tasawuf ni maknanya dalaman. Walaupun dia dah cakap macam tu, kalau bahasa tasawufnya maknanya kita tak boleh ambil. Minta izin juga nak. Maknanya, Kak ambil ya. Alah ambil je lah, tak payah tanya. Tak Kak, kalau saya nak saya akan cakap. Kenapa? Bahasa tasawuf dia membahasakan macam ni. Betul. Dia kata, alah benda itu banyak, aku buang-buang. Ambil je, aku ridha. Kita takut masa ambil tu hati dia terdetik. Ambil je. Sama je. Contoh terdetik macam mana? Daun kari diambil. Ada setengah orang tu dia macam perli je cakap tu kan. Ambil je kisah kan. Padahal sebenarnya dalam hati dia tak Tak ikhlas lah. Tak ikhlas. Itu bahasa tasawuf. Oh, kita takut tak ikhlas. Dia bahasa fiqah lain. Fiqah ni maknanya kalau orang tu dah bagi, ambil je lah. Dia macam tu. Bahasa tasawuf dia sampai kepada dalam. Itu yang dinamakan Ainul Basoriyah. Saya pernah sebut dalam. Mana bahasa dalam tasawuf dia takkan ambil. Nanti takut masa kita ambil tu, tiba-tiba dia kata macam ni tau. Hari-hari dia tak hari ambil daun kari. Tapi aku tak pernah. Aku tak pernah rasa apa yang dia masak. hari-hari tu ambil daun kari. Hari-hari ambil. Tak pernah rasa. Menunjukkan Itu ada pengalaman. boleh faham. Itu maknanya kita jatuh. Serai pun macam tu juga. Sebab maknanya saya dah test. Saya dah
daun kari memang ada. Jadi nak cubalah, tak payahlah nak buka pintu. Daun kari saya senang je, buka pintu. Buka pintu, tu dekat situ. Boleh. Tarik je daunnya, lalu dekat pintu. Sebab dia dekat pasu. Tarik. Jadi maknanya satu masa serainya dekat depan. Malah nak ambil. Bukan malah, Allah tak payah. Cuba, tak payah pakai serai. Lepas tu dia dicabut, mula subur. Selalu pakai serai. Tiba-tiba serainya dah tak mau hidup mati. Jadi tak payah pakai serai. Sampai sekarang tak ada pakai serai. Okey je. Jadi maknanya semuanya dalam man. Betul tak? Yang makan pun, yang makan pun tak pernah tanya. Apa lain? Aduh. Bezanya. Betul je maksudnya. Boleh tak? Ya. Walaupun maknanya kalau boleh elak lah. Maknanya kalau kita dah mulai elak tau, insya-Allah tak ada serai, tak payah serai. Baik kita beli saja. Baik aku beli. Nak masak apa tu yang ada daun kesum. Allah. Masak ni mesti ada daun kesum. Kalau daun kesum ni Sebedang je. tak apalah, letak cili, letak asam, letak gula nira. Gula kabung tu. Kejam je. Jangan tak ada rasa lah. Tak apa, ini bukan masak yang ada apa tadi? Daun kesum. Lama-lama dah serasa. Kenapa macam ni? Nak mengelak daripada benda yang syubhat. Yang tadi tu kan Allahu Akbar. Jangan mencuri. Jadi kita elak benda-benda benci. Jadi kalau kita elak benda benci ni maknanya hati kita ni nanti jadi insya-Allah. Tapi kena alhamdulillah. Tak apa, nanti dia balik, aku bagi tahulah. Tiba-tiba dia tak balik-balik. Dia tak ada lah. Betul. Tapi saya ada juga jiran tu dia bukan Islam. Dia sing lah. Pokok dia memang lebat. Lepas tu kat rumah memang ada tanam lah. Dia kata ambil lah dia punya subur. Kamu punya tak subur. Kat dalam pasu kan. Dia dekat luar memang subur. Macam pokok apa macam tu lah. Banyak. Itulah ujian. Dia kata ambil lah you punya tak subur. Ambil saya punya yang subur. Tak apa kalau dia kata ambil saya punya. Dia ada dekat situ. Tak apa. Jangan bila dia tak ada. Yelah. Kamu dia minta kari tak itu kan. Daunnya besar pula tu. Itu maknanya ujian. Ya, Jadi nanti dia pun tahu kita. Maknanya kalau dia tak ada, kita ambil. Kalau dia tak ada, kita pun ambil. Dia boleh baca kita. Dia macam tu. Sikh ni sebenarnya dia ada agama dia, tapi agama dia ditolak. Sebab tidak kepada Allah. Dia ada melalui dia punya ajaran. Walaupun dia memang dianggap agama dia tidak suka mencuri, tidak samalah juga. Cuma silapnya dia tidak terus kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah. Okey, baik. Lepas tu mana? Ni. Tadi ya tidak berzina, na'udzubillah lah jemaah semua. Macam mana ya? Boleh seorang ayah boleh dimakan anaknya. Yalah sedih. Agaknya dia nampak apa anaknya tu. Tapi kalau yang ada yang rogol budak cacat tu kan, tu lagi sedih. Apa dia? Yang dia rogol anak dia tapi OKU lah. Itu. Siapanya OKU-nya? Anak dia tu OKU. Lagi lah. Ayahnya lah tu. Masalah ayahnya tu. Dah lah OKU. Budak tu tahu apa. Benda ni lagi tinggi kan kes dia masa PKP yang dia tak boleh keluar dulu. Dia tak boleh keluar, dia kerjakan anak. Maknya pun sama. Makcik, kenapa makcik penafat? Zaza. Saya pun bapak dia yang bagi makan. Tak apalah anak dia. Maknanya ibunya tu dah tak boleh buat apa-apa. Tak apalah tu anak dia. Saya pun dia yang bagi makan.
Maknanya pegangan agama betul langsung. Orang macam itu kan darahnya memang halal dibunuh. Bunuh aja. Oh, ya, Betul. Cuma kalau kita bunuh, Kita masuk kena. undang-undang dunia. Dah daripada dia berleluasa, nanti dia makan anak ni, nanti makan orang lain pula. Bunuh aja. Oh, bunuh bapaknya, ya kan bunuh maknya. Apa dia? Betul ya Rabbi, bunuh aja. Ya, anak tu kan tak tahu apa-apa. Anak tu tak tahu apa-apa. Okey, itulah ya dalam Islam. Dan yang lain-lain pun insya-Allah. Lepas tu yang satu lagi kita kena elakkan, kita jangan belajar tentang memfitnah orang. Lagi satu bahasa dalam tu kan handphone. Jadi kalau kita dapat kalau kita tak yakin, kita diam saja lebih baik. Ya, kadang-kadang kalau kita dalam bahasa WhatsApp, kadang-kadang tentang kematian, orang tu hidup lagi dah dia katanya mati. Masing-masing dah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Kawan Tuhan dia. Yang meninggal isterinya dia kata suaminya. Sebab itu kita ni hati-hati. Boleh? InsyaAllah. Dan seterusnya. Wahai saudari muslimahku, perhatikanlah bai'ah sebagaimana yang terkandung di dalam wasiat tadi. Kerana memang engkau memerlukan bai'ah kepada Allah dan berjanji setia kepada Tuhanmu untuk teguh hati meniti jalan iman dan komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam. Sebelum kita meninggalkan wasiat ini, marilah kita perhatikan benar-benar perkataan Nabi SAW. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan para wanita. Ini menunjukkan apa? Hukum haram bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan haram. Baik, dengan sebab itu, kalau suami kita boleh tak bersentuhan? Suami boleh. Tapi kenapa bila dah ambil wuduk jadi batal? Kita dah wuduk, tiba-tiba kita pegang. Kau tahu tak, aku dia ada wuduk. Bang, kita kan dah kahwin. Dia maknanya, sentuh dalam bab lain tu halal. Tapi dalam bab ibadah masih ada batas. Kerana dia orang sana datang sini. Itu kaedah. Ada juga orang kata, tahu. Dia kata, Ustazah, kan dia jadi suami kita. Pasal pula batal? Kan dah semuanya halal. Betul, kita halal semua. Tapi bab ibadat, bab solat masih dianggap ada batas. Oh, macam tu je. Oh, menunjukkan dia ingat dia dah kahwin tu halal semua. Tak. Baik. Sunnah Nabawi adalah saling berjabat tangan jika diadakan bai'ah di kalangan laki-laki. Kalau bai'ah dengan lelaki, ya Rasulullah, dia berjabat tangan. Okey. Lepas tu sunnah ya. Dengan tangan kanan. Amr bin Al-As pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata kepada beliau, bentangkanlah tangan kananmu agar aku dapat berbai'ah kepada engkau. Maka beliau membentangkan tangan kanannya. Apa makna bentang? Bukan bentang macam bentang. Hulurkan tangan kanan bai'ah. Macam ya. Jadi dengan sebab itu, dengan bai'ah, dengan begitu, bai'ah bagi kaum lelaki sudah dianggap sempurna dengan cara saling berjabat tangan. Tatkala ada beberapa orang wanita yang juga datang untuk bai'ah, maka mereka mengira bahawa caranya adalah sama. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak berjabat tangan dengan kami? Lalu dia berkata kepada mereka, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Sesungguhnya ucapan kepada 100 wanita sama ucapanku kepada seorang wanita. Siapa faham bahasa ini? Aku cakap dengan
Saya kata, saya Tak berjabat tidak tangan. boleh berjabat tangan dengan kamu atau dengan wanita. Walaupun saya tunjukkan seorang, maksudnya Semua. itu kenapa? Maksudnya untuk semua wanita, kecuali kanak-kanak itu tak masuk. Ya. Jadi maknanya jangan kita kata, Rasulullah katakan kepada orang yang berbaiknya saja. Maksudnya kepada kamu semua muslimat yang beragama Islam. Faham ya? Jadi ketahuilah bahawa seorang lelaki bukan mahram, tidak boleh menyentuh anggota tubuhmu tanpa ada darurat. Kalau darurat macam mana? Tiba-tiba wanita tu jatuh. Tak ada siapa yang nak tolong. Maka lelaki tu angkat. Dia angkat. Kebetulan bajunya dah tak ada. Misal, maknanya darurat. Yang malah ada ditangkap, cantiknya perempuannya. Itu cerita lain. Ya, baik. Tidak dihalalkan baginya. Maka dia berada dalam ancaman yang amat keras. Jadi maknanya siapa yang langgar, maknanya dia telah melakukan kesalahan. Perhatikanlah pula perkataan Rasulullah SAW. Lebih baik ditusukkan sebatang jarum dari besi ke kepala seorang laki-laki daripada ia menyentuh wanita yang tidak dihalalkan baginya. Tengok. Jadi maknanya kalau dia lelaki perempuan berjawab besar, lebih baik cucuk kepalanya. Maknanya sebagai satu gambaran. Yang menunjukkan kalau dicucuk kepala sakit kan. Tapi kalau berjabat salam sakit tak? Tak. Lebih baik ditusukkan jarum dekat kepala. Maknanya lebih baik dia menahan kesakitan. Contohnya kalau dia menahan kesakitan lebih baik daripada dia menunjukkan ini hukum haram. Tapi kalau kita ambil besi cucuk lah sendiri dengan jarum, datang hukum haram. Tak, datang hukum aduh sakit. Itu lebih baik sebab tidak mendatangkan hukum haram dan larangan. Tu faham Baik. Di dalam hadis ini terkandung ancaman yang sangat keras bagi laki-laki yang menyentuh seorang wanita yang tidak dihalalkan baginya. Okey, ada lagi. Yang tidak dihalalkan baginya. Memang di sana ada beberapa keadaan yang diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk menyentuh seorang wanita meskipun itu bukan mahram. Seperti doktor. Tapi doktor boleh pegang semua ke? Dia nak pegang perut. Maknanya yang bawahnya ditutup kan. Dia ada satu alas kain tutup. Dibuka ni saja. Dia pun untuk izin saja Dia kalau pun minta lelaki, izin. Boleh tengok sini. Kalau sini, kalau dia nak pasang tu kan, tak apa. Tak payah salat baju. Dia letak macam tu. Dia kat alas. Dia macam tu. Itu menunjukkan apa? Adab. Tapi kalau doktor yang tak faham syariat, dia suruh masuk dalam bilik, dia berdua, itu yang jadi doktor ke perawat Islam ke. Dia ada juga tau. Perawat kita, dia nak rawat muslimah, perempuan, duduk dalam sendiri. Jadi lain. Kenapa? Perawat tu pun manusia kan. Walaupun dia ada ilmu perawat, bila dah syaitan datang, syaitan. Maknanya jiwa dia, tu dia. Boleh jadi zina. Memang ada berlaku. Na'udzubillah. Ya, baik. Kerana dia juga adalah lelaki muda. Baiklah. Doktor yang harus mengubatinya kerana tidak ada seorang wanita yang dapat melaksanakan tugas doktor tersebut. Dengan sebab itu, kalau perempuan, kalau adalah doktor, kalau bersalin, doktornya wanita. Tapi kebetulan doktor wanita tu pun bersalin. Kenalah panggil doktor lelaki. Doktor lelaki kalau dia dah biasa pun dia tak jadi apa-apa sebab dia tahu itu tugas. Dan kalau boleh antara Muslim dengan kafir mana lebih dulu? Muslim dulu. Kalau dah tak ada baru kafir. Dah tak ada, nak macam mana kita nak menyelamatkan dia? Ya. Jadi contoh anak saya dulu dia bersalin.
kawan dia jugalah dalam hospital. Doktor tu doktor India, kawan dia juga, satu geng. Jadi masa tu disahkan dia punya kandungannya, anaknya itu songsang. Tapi dalam 7 minggu ke macam tu lah, dalam dah dekat nak 9, dia bagi tahu saya, mak macam mana budak ni menyongsang dia. Jadi saya suruh baca ayat dalam surah Al-Hasyr. Saya kata baca ni, ada ni, baca ni. Alhamdulillah dia bergerak. Okay. Dia stabil. Lepas tu doktor tu pelik. Zulfah, macam mana ini boleh betul dia? Macam mana boleh? Padahal hari tu memang dah disahkan. Dia kata suruh jaga, jangan pusing-pusing. Dia tanya, memang dia lah, dia dapatkan. Dia kata nanti saya jadi bidan you. Doktor tu sendiri. Sekali dia pelik. Pasal ini sudah, macam mana dia boleh jadi macam ni, dia kata. Masa tu berapa bulan Ustazah? Dia dah penuh, dia dah boleh gerak. Dia dah nak bersalin ya Ustazah? Dan nak bersalin ke dia tanya? Macam mana? Masa tu dia dah nak bersalin tu? Ya, dah nak bersalin tu. Jadi Alhamdulillah. Maknanya, jadi doktor tu tanya, macam mana boleh macam ni? Dia kata, dia pelik. Dia tak tahu ada satu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang betul. Alhamdulillah. Ini menunjukkan apa? Ketaatan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taat kepada Allah, insya-Allah. Ya, ada jiran sebelah tu dia macam tu juga. Dia dah susah, dia bagi tahu. Tapi masih dalam 8, 9. Dia baca. Tapi masa dia nak berubah tu kan, dia kata sakitnya macam nak bersalin. Dia nak pusing Ustazah. Ya, Alhamdulillah. 2 minggu selepas tu dia bersalin normal. Dia nak pusing jangan. Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat akhir. Ya. Ayat akhir. Wallahu Masih daripada situ ke daripada? Bukan. Yang ayat yang mana dia? Pada ayat Wallahul Khaliqul. Dia ada 3 ayat. Bawah sekali Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru. Musawwir Allah yang membentuk, ya Allah. Betul hasr. Mula daripada ayat 22. Ayat 22. Yang mula-mula ni lau anzal tak ya. Lepas tu tak ya. Hash. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Sampai habis. Insya-Allah. Ayat 24. 3 ayat. So maknanya ayat 22, 23, 24. Ayat ni dalam apa saja tu jemaah semua. 22, 23, 24. Sebab bila disebut Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Engkau ya Allah yang membentuk dia ni, yang membentuk. Yang mengadu. Jadi semuanya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita apa? Pasal doktor. Jabat tangan bagi mereka merupakan sarana, alat dan pemulihan cubaan. Setiap orang yang berakal tentu akan menyadari kesan buruk yang diakibatkan oleh jabat tangan antara lelaki dan wanita. Pengaruhnya di kemudian hari. Mula-mula jabat, dia lembutnya tangan. Orang lembut tangan ni malas tau. Dia tak nak kerja. Lembut, lepas tu tengok dah, ya Allah kasarnya. Menunjukkan apa? Rajin buat kerja. Tapi kasar sangat. Kasar nak cari menantu, cari yang kasar.
cari kayu tu kan potong-potong lagi. Kalau itu jadikan hendak menutup jalan yang boleh menimbulkan akibat parah. Sudah tu ini hanya berlaku, kita habiskan lagi sikit, hanya berlaku kepada bukan mahram. Sedangkan mahram seperti ayah, saudara lain-lainnya diperbolehkan duduk-duduk ataupun berjabat tangan. Bahkan kerana kecintaan Nabi SAW terhadap Fatimah yang amat mendalam, beliau merangkulnya. Apa makna merangkul? Nabi dengan Fatimah, ya Allah, anak yang paling disayangi adalah Fatimah. Sebab itu Fatimah Az-Zahra. Zahra itu kan bunga yang senantiasa mekar. Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Zahra itu maknanya yang mekar. Rasulullah dakap dia. Maknanya dakap tu maknanya semata-mata kasih dan sedih. Tapi orang sekarang, kalau seorang ayah, dia tak boleh sampai kepada peringkat mendakap anaknya. Kenapa? Jadi lain nanti. Zaman ni lah Ustazah. Zaman ini. Dia tengok maknya dah tua. Tahu maknya dah lah. Sakit sana, sakit sini. Dia tengok anak. Mula-mula memanglah betul-betul. Anaknya pun dia rasa tak ada apa-apa. Dia jumpa ayah, syuk. Dia punya hati, dia syuk. Tapi lama-lama setan. Jadi satu masa dia akan nampak anaknya tu macam Sakit semacam ni tu. Tarikan. 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 Tak benar, setan tu lah. Menyelubung. Dia ni dah terlalu kasih dengan ayah. Dia pun seram. Na'udzubillah. Sebab itu kan, itu yang dalam Islam. Kalau anakmu dah 7 tahun, jangan tidur sama-sama. Asing. Ada anak kawan tu, anak dia sekarang dia ada jadi 3. Mula lepas tu bila dia 2 tahun, 3 tahun, dia tak bagi ayah yang tidur kat maknya. Jadi dia tidur berdua. Maknya dengan, kalau bapaknya datang dihalau dia. Bapaknya datang dihalau, tak bagi pergi sana. Kau tak bagi tidur dengan maknya? Tak bagi. Jadi kalau dia nak, dia curi-curi. Kan dia nak tidur dengan bapaknya je. Dia nak maknya dengan bapak. Maknya dengan anaknya sampai sekarang. Dah ada jalim. Macam mana tu? Nasib lah Ustazah. Ni dia anak kan. Mana boleh. Anaknya satu. Jadi ibunya pun tak betul lah cara mendidik macam tu kan. Jadi mereka kata, tak apa, ibu tidur sini, ibu tidur sini. Yang tu kan. Itu maknanya yang macam tu pun bahaya. Baiklah. Lepas tu, kisah serupa juga dilakukan oleh Abu Bakar terhadap putrinya Aisyah. Boleh jadi engkau melihat sebahagian wanita muslimah yang meremehkan perbuatan ini. Untuk itu ingatlah selalu perkataan Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, jauhilah perbuatan-perbuatan yang remeh. Dalam satu lafaz disebutkan dosa-dosa kerana ada yang dituntut terhadap hal itu dari Allah. Jadi maknanya benda-benda yang remeh-remeh itu yang boleh menjadikan maksiat, kau kenalah jauhkan. Ya. Kalau macam kita lah dengan ayah, sanggup tak kita ni pucuk ayah kita. Ya Rabbi, ini dah jadi anak. Ayah kita pun tak nak. Kau ni terbiat ke begitu? Contoh je maksud. Kadang-kadang kita dengan anak kita yang dah besar tu pun kita tak sanggup nak buat, hanya sekadar salam macam tu je. Itu peluk Ustazah. Peluk juga dia. Kalau peluk tak apa. Tak ada sampai peluk cuk sana cuk sana. Sayang kau. Jadi nanti takut tu tadi datang siapa? Setan. Anaknya handsome pula. Dia tengok Allah bapaknya dah tua. Sebab ada berlaku. Anak dia perempuan, dibawanya muzik hari-hari. Dalam dia dengan anak dia macam mana? Wallahualam. Baik. Ingatlah perkataan seorang tabi'in Bilal bin Sa'id. Janganlah kamu memandang kecilnya kesalahan, tetapi pandanglah siapa yang kamu derhakai. Jadi maknanya segala kesalahan jangan dipandang ringan. Ingat, kalau kita buat salah, kita derhaka kepada siapa? Kalau kita buat salah, kita derhaka kepada siapa? Kepada orang tu ataupun kepada Allah? Jawapannya semua kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu mencuri,
kamu telah buat salah dengan Allah, dengan Rasul. Kenapa? Sebab Allah dan Rasul tak bagi mencuri. Kesalahan yang kedua dengan manusia. Boleh? Baiklah. Itulah dia bai'ah para wanita. Bai'ah itu juga adalah bai'ah kepada kita semua. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah. Jadi hari ini dengan rahmat Allah kita dapat meresmikan surau yang begitu indah untuk menghadapi Rajab Ramadan. Rajab Syaban Ramadan. Itulah tadi saya ingat Rajab Ramadan. Astagfirullah, 2 bulan. Menunjukkan apa? Ya Allah, terlalu dekatnya. Baiklah, alhamdulillah. Akan datang kita masuk dalam 46. 46 tinggal 4 lagi. Sempatlah lepas raya kan ni kita makan ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa alhiqna bisalihin. Ya Allah, temukanlah kami dengan hamba-Mu yang soleh dan solehat. Allah, ya Allah, afiatkanlah seluruh tubuh badan kami. Ya Allah, pendengaran kami. Ya Allah, penglihatan kami. Ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, maafkan kami, ampunkan kami, ya Allah. Terimalah segala ibadat kami, ya Allah, untuk menebus segala dosa-dosa kesalahan kami yang terlalu banyak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Maaf zahir batin kepada mereka yang di sebalik tabir saya. Alhamdulillah. Okay, jumpa di solat. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih Su.